Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Okey, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita bersama dalam kelas ataupun pengajian kita, iaitu kelas hari ini adalah kelas bahasa Arab. Cuma Ustaz buat rakaman ni khusus untuk pelajar tahun 5, seluruh pelajar tahun 5, supaya dapat memahami intipati ataupun tajuk yang telah ditetapkan ataupun yang terdapat dalam buku teks. Okey, baik. Sebelum qabla an nabda'u qabla an nabda'a ad-darsana al-yawm fa'alaina ad-du'a awalan. Tamam? Okey, tanda tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, baik. Okey, semua dah, saya harap semua dalam keadaan yang tenang. Pastikan kamu punya posture badan kamu tu dalam keadaan yang bersedia untuk menerima ilmu, sebab orang yang bersedia dalam untuk bersedia untuk menerima ilmu ada orang yang baik, insya-Allah. Okey, baik. Minggu lepas ataupun tajuk yang lepas kita dah bincangkan tajuk iaitu al-fa'il. Okey? Al-fa'il iaitu adalah kita, kalau kita terjemahkan ataupun kita translatekan dalam bahasa Melayu, al-fa'il itu adalah orang yang melakukan perbuatan ataupun orang yang melakukan fi'il yang ada dalam ayat tersebut. Contoh, Ali sedang masak ataupun Ali sedang minum. Maka fi'il dia adalah sedang minum, fa'il dia adalah Ali. Ali sedang minum air. Okey, contoh ayat lengkap lah. Ali sedang minum air. Ali adalah fa'il, pelaku ataupun orang yang melakukan perbuatan, manakala fi'il dia adalah sedang minum. Jadi apa pula kaitan dengan maf'ulun bih ni? Okey, baik. Jadi bila mana ada perbuatan, automatik mesti ada orang yang melakukan. Tak logik tiba-tiba ada perbuatan tak ada orang yang melakukan. Itu namanya ghaib ataupun halusinasi. Okey. Dan bila mana dia melakukan suatu perkara, pasti ada benda yang berkait dengan dia ataupun benda yang dia buat tu berkait. Contoh, saya sedang membaca buku. Saya sedang baca lengkap. Cumanya ayat tu dah jumlah mufidah. Tetapi bila mana datangnya buku itu, dia lebih menjelaskan apa yang dia baca. Mungkin kan kalau kita sebut saya sedang membaca, mungkin dia baca WhatsApp, baca artikel, baca surat khabar. Jadi bila mana kita letakkan buku itu adalah untuk li'idah ataupun menerangkan apa yang dia baca. Okey, jelas setakat ni? Okey. Jangan buat muka-muka bela. Relax. Kita belum masuk tajuk lagi. Okey. Jadinya al-maf'ulun bih ini adalah pelaku, bukan pelaku. Alamak. Sabar sekejap. Ialah perkara atau benda yang berkait dengan perbuatan dan pelaku.
Contoh tadi, okey, contoh kita ambil. Contoh dia apa? Ali sedang minum air. Okey, ha. Okey. Ali sedang minum air. Ini contoh dalam bahasa Melayu lah. Nanti kita akan pergi ke satu-satu macam mana semua, sebab Ustaz nak pastikan kamu faham betul-betul apa itu maf'ulun bih. Sebelum Ustaz pergi ke dalam bahasa Arab, kan, mungkin kamu pun entah tahu ke tidak makna dia. So Ustaz pergi dulu bahasa Melayu, kamu faham betul dia punya fungsi, dia punya peranan, dia punya ciri-ciri dia. Okey, baik. Ali sedang minum air. Baik, dalam ayat ni lengkap. Dia ada fa'il, dia ada fi'il, dia ada maf'ulun bih. Jadi kalau contoh kita bahagikan 3 kolom, fa'il, fi'il dengan fi'il, fa'il dengan maf'ulun bih, kita boleh klasifikasikan sedang minum ni adalah perbuatan. Sedang minum. Takkanlah minum kamu kata isim pula. Jangan main gila. Okey. Jadi itu adalah perbuatan. Jadi bila ada perbuatan minum, mesti ada orang yang minum. Takkanlah air tu togok sendiri. Okey. Jadi ada orang yang minum, maka automatik ada orang yang melakukan, iaitu siapa? Ali lah. Takkan air minum Ali pula. Okey. Automatik Ali yang sedang minum air. Jadi bila orang tanya, Ali tu minum apa? Dia minum air, dia minum apa? Minum madu ke? Minum ubat ke? Minum apa ke? Jadi kita jelaskan adalah minum air. Air tu macam-macam air lah. Air sirap, air kelapa, air mata air. Okey, jadi automatiknya air ini kita jelaskan dia adalah sebagai apa? Al-maf'ulun bih. Okey, al-maf'ulun bih, perkara ataupun benda yang berkait dengan perbuatan dan pelaku. Kalau tak ada air ni, mungkin ayat ni lengkap. Ayat ni lengkap dah, Ali sedang minum, lengkap dah. Kalau dalam ayat jumlatul arabiyah hiya jumlatul mufid. Jumlatul mufidah. Tapi bila mana ditambahkan air ini adalah untuk melengkapkan, menjelaskan apa yang dia minum. Jelas tak kat ni? Okey. Alright. Okey, ini baru masuk dia punya takrif ataupun maksud dia. Okey, baik. Contoh yang saya boleh bagi dalam amsal maf'ulun bih. Sebelum ni kita bincangkan Az-Zaidun kan? Zaidun. Inilah pelaku fa'il dia. Hari ni kita nak bincangkan dia punya apa yang berkait dengan dia. Ghasala Zaidun al-malabisa. Ghasala apa? Dah ketangkap sendiri kan? Ghasala membasuh. Sedang membasuh Zaid akan baju-baju. Jadi ayat itu jelas. Dia ada perbuatan, dia ada pelaku dan juga dia ada maf'ulun bih. Wasala ini adalah apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi, betul. Zaidun ni apa? Fa'il. Sebab apa? Sebab Zaid yang basuh, bukan basuh yang Zaid. Okey, bila kata Zaid basuh apa? Basuh kereta ke, basuh rumah ke, basuh asrama ke, tandas ke. Jadi disebut ghasala Zaidun al-malabisa. Al-malabisa, dia membasuh pakaian dia. Jadi al-malabisa ni kita letakkan sebagai taraf dia ada sebagai al-maf'ulun bih. Sama juga yang bawah ni, yang kedua yansahu al-muallimu talibain. Sedang menasihati akan guru itu akan dua orang pelajar dia. Okey, sedang menasihati guru itu akan pelajar dia. Baik, bolkan warna merah. Okey. Sama dengan ni. Jadi perbuatan ini adalah apa? Yang sahu, menasihati. Mu'allimu adalah fa'il. Talibai ini adalah maf'ulun bih.
Baik, jelasan sama juga ini laqad al-ummu al-mumarridat. Ibu telah bertemu dengan siapa? Dengan jururawat. Mungkin nak pergi vaksin ke, nak buat swab test ke. Dia jumpa lah jururawat. Takkan jumpa teradi pula. Okey. Boleh setakat ni? So, dalam kotak kamu ni, kamu ingat bahawa sini adalah maf'ulun bih adalah menjelaskan perbuatan dan juga pelaku yang ada. Kan? Kalau fa'il, dia mesti adalah orang yang melakukan perbuatan. Tak semestinya orang. Haiwan pun dia boleh jadi fa'il. Contoh, kucing itu memakan ikan rebus. Jadi, makan adalah fa'il, fi'lun. Kucing adalah fa'il, pelaku sebab dia yang makan, bukan ikan yang makan kucing. Jadi ikan rebus tu adalah maf'ulun bih. Okey? Boleh? InsyaAllah. Baik. Ustaz pun tak lupa lagi. Astagfirullahaladzim. Lupa saja. Jap. Ustaz ni jap. Alright. Biasalah Ustaz punya style kan on spot je buat. Buat nampak real. Baik, alamatul maf'ulun bih. Sebelum ni kita belajar dalam al-fa'il ada arti 3 juga, ad-dhammah, al-alif wal waw. Tapi hari ni kita sama juga ada 3 alamat. Alamat apa? Tanda bagi al-maf'ulun bih. Yang pertama adalah al-fathah. Fathah ni kamu jangan tanya maksud apa. Okey, fathah maksudnya baris atas. Apa yang maksudnya baris atas? Maksudnya maf'ulun bih di hujung kalimah maf'ulun bih itu adalah yang berbaris atas, fathah. Kalau ya adalah kalimah maf'ulun bih yang menerima huruf ya di hujungnya. Dan kasrah adalah kalimah maf'ulun bih yang menerima baris bawah di akhirnya. Sebab itu kita belajar nahwu, kamu belajar fa'il, kamu belajar maf'ulun bih, kamu inilah kan. Nanti mungkin kamu belajar ke peringkat lebih tinggi akan belajar tentang al-mansubat wal marfu'at. Kamu akan belajar banyak-banyak benda, semuanya membincangkan baris di hujung saja. Nahwu ni dia hanya bincangkan perkara yang baris di hujung. Contoh Muhammad. Kalimah Muhammad. Ada kadang-kadang dia boleh jadi Muhammadu. Ada kadang-kadang dia boleh jadi Muhammada. Ada kadang-kadang dia kalimah tu boleh jadi Muhammadi. Sebab apa? Atas faktor kedudukan al-mauqi'. Kedudukan kalimah tu berada di mana? Dia berada di fa'il ke, berada di maf'ulun bih ke, ataupun berada di harfu isim majrur. Okey? Tak apa, itu sebagai selingan lah untuk kamu semua. Okey, baik. Kita pergi pada yang pertama, iaitu alamat yang pertama al-fathah. Ustaz kata apa tadi? Ustaz kata sorry. Kalimah maf'ul bih yang menerima apa? Yang menerima baris atas di hujung dia. Contoh, ghassala Zaidun al-mala bisa. Okey. Ghassala Zaidun al-mala bisa. Baik. Ustaz tadi maksud apa? Zaid telah membasuh kain. Jadi, di manakah yang dimasukkan dengan fathah sini? Tengok di hujung dia. Al-mala bisa. Sin ini ataupun baris yang terakhir adalah baris atas. Itu yang dimaksudkan dengan baris atas ataupun fathah. So, cara mudah ataupun kalau kamu tak tahu sangatlah maksud ni apa, dia ni mufrad ke jamak taksir, tak payah fikir jauh. Kamu tengok saja hujungnya al-fathah, maka alamat bagi kalimah al-malabisa ini adalah fathah.
Senang ke senang? Senang saja, insya-Allah. Okey. Sebab itu nahu ni sebenarnya dibincangkan hujungnya akhir je. Kalau saraf, itu nanti kita akan masuk tajuk yang akan datang insya-Allah kalau ada kesempatan. Nah, baik. Al-malabisa, okey. Jadinya dalam alamatul fathah dia ada dua sebab. Yang pertama adalah sebab mufrad. Sebab apa dia boleh baris atas? Pertama dia mufrad ataupun mufradah lah. Kalau mufrad untuk muzakkar macam ni, kalau untuk mufradah untuk muannas. Sebab bilangannya satu. Okey. Sebab yang kedua adalah sebab dia kalimah dalam keadaan jamak taksir. Jamak apa? Jamak taksir. Contoh ad-durus. Okey, ad-durus. Ad-durusa. Ad-durusa. Okey. Yang kedua adalah al-kutub. Okey, al-kutub. Baik, kita tengok. Qatafat Zainabuz Zahrah. Zainab telah memetik bunga. Sebab apa di hujungnya balik atas? Pertama sebab dia maf'ul bih. Yang kedua sebab apa dia balik atas? Sebab dia mufradah. Dia satu je, sekuntum bunga saja dia petik. Dipetik. Banyak-banyak bunga tu sekuntum je, mungkin tak kat telinga agaknya. Okey. Contoh jamak taksir adalah talabat talamizu ad-durusa. Okey. Pelajar itu telah menuntut akan ataupun telah belajar akan mata pelajaran yang banyak. Ad-durusa ni jamak bagi daras, ad-dars. Durusa. Sebab itu bila sebut subjek ataupun pelajaran, kita tak boleh kata ad-dars sebenarnya. Sebab pelajaran ni banyak. Contoh satu tajuk kita boleh kaitkan dengan banyak ilmu. Contoh kan, kita bincangkan al-maf'ulun bih, tapi kita boleh kaitkan dengan fa'il, boleh kaitkan dengan al-maf'ul, al-fa'il, ad-dhamir, apa lagi? Al-ismu, apa lagi? Isim isyarah. Banyaklah. Okey. Jadi bila mana ada ad-durusa, tengok hujung dia sini balik atas. So automatik alamat maf'ulun bih ni adalah al-fathah. Sebab apa fathah? Sebab dia jamak taksir. Sama juga dengan ini, ishtaraitu al-kutuba. Al-kutuba. Saya telah membeli buku-buku. Al-kutuba adalah jamak bagi kitab, kaf, ta, alif, ba. Kitab, buku. Kalau kitab sebuah saja. Kalau kutub banyak. Macam piramid dah. Banyak. Okey. Boleh faham? Sebab itu kalau saya ingat lagi masa saya belajar dulu, kita panggil Ma'radul Kutub. Ma'radul Kutub maksudnya pameran buku-buku. Dia tak boleh ma'rad kitab. Kalau ma'rad kitab maksudnya pameran satu buku je. Masa tahun satu Ustaz bagi dulu belajar dulu, dia selalu sebut ma'rad kitab. Memang kena gelak dengan orang Arab. Tapi kau pergi sana belajar tengok satu buku je, padahal bersepah buku kat pameran tu. Itulah pengalaman sikit lah, cerita lah. Okey, baik. Okey. Yang kedua adalah alamatul alif. Oh, sorry, alif pula. Astaghfirullahalazim. Saya bertukar lah. Sorry Alamatul ya. Sebaik contoh lah betul. Cuma dia punya ni je. Okey. Tak apalah, anggaplah benda ni live. Contoh. Yang sebabkan ya ada dua sebab saja, iaitu musanna dan juga jamak taksir. Okey, baik. Macam mana kita nak bezakan ya untuk musanna dan ya untuk jamak muzakkar salim? Baik. Tengok betul-betul dan berikan perhatian dengan baik sebab ini penting. Ramai juga keliru. Kadang-kadang bukan kamu je, orang-orang yang dah habis graduate bahasa Arab pun kadang kantoi.
Sebab dia terkeliru sikit je baris saja. Bukannya dia tak tahu tapi dia terkeliru. Biasalah keliru kan. Kita nak makan pun tak tahu kadang. Keliru nak makan apa, nak makan nasi ke makan mi. Macam itulah manusia. Penuh dengan kekeliruan. Okey, baik. Jadi ada dua faktor. Pertama adalah musanna, yang kedua adalah jamak muzakkar salim. Okey. Kita tengok contoh yang pertama, yang sahu al-muallimu at-talibaini. Guru lelaki itu sedang menasihati dua orang pelajar. Zakira muallimatu talibataini. Guru perempuan itu sedang mengingatkan dua orang pelajar perempuan. Baik, di sini kalau kita perasan talibah ini yang Ustaz merahkan ni adalah kita letakkan ni sebagai maf'ul bih sebab dia yang menerima nasihat. Guru menasihati pelajar. Perbuatan adalah menasihat. Siapa yang menasihat adalah guru. Siapa yang mendengar nasihat ataupun menerima nasihat adalah pelajar. Jadi pelajar itu dikira sebagai maf'ulun bih. Jadi kenapa di sini kita letakkan talibah ini? Pertama sebabnya adalah mereka dua orang. Sebab ni bilangannya dua, musanna. Talibaini. Okey. Dan perempuan talibataini. Ustaz ambil contoh dekat-dekat supaya kamu nampak. Perempuan dia tetap kekal. Talibataini. Ta tu tetap kekal walaupun ditambahkan ya nun. Ya inilah yang dimasukkan dengan alamatul ya. Ya, okey. Kalau dalam fa'il kita sebut talibani alif. Tetapi kalau dalam maf'ulun bih kita letakkan at-talibaini. Ya di sini. Ini yang dimasukkan dengan alamatul apa? Ya. Bolehkah? Okey. Sudah bola ni. Kalau tak nampak juga pakai kacamata. Ya di sini, okey. So, kalau soalan tanya, apakah alamat talibah ini? Kamu terang-terang nampak ya di sini. Jangan jawab alif pula, jangan jawab fathah pula. Itu namanya tak tahulah. Mungkin mental belum. Okey. Baik. Yang kedua adalah jamak muzakkar salim. Sebab yang kedua kerana kalimah maf'ulun bih itu adalah jamak muzakkar salim. Ra'aitu al-muslimina. Saya telah melihat orang-orang muslim ataupun orang-orang Islam lelaki. Muslimina jamak muzakkar. Kau jangan bantai pula muslimat. Okey. Ra'aitu al-muslimina. Saya telah melihat. Mana merujuk pada saya tu? Tu ni. Okey, kalau soalan macam ni ramai yang kantoi. Bila tanya mana fa'il dia? Tak ada Ustaz. Dah pula kalau tak ada fa'il mana datang dia fa'il dia? Kalau datang adanya fa'il mesti ada fa'il. Ini bukan cerita dongeng, tiba-tiba berlaku sendiri. Okey. Tu ini adalah domir. So saya ni pelakulah. Tak kisah siapa-siapa pun saya tu. Ra'aitu al-muslimina. Saya telah melihat. Siapa yang melihat tu? Saya lah. Saya. Tak kisah siapa-siapa pun. Jangan tanya Ustaz. Contoh. Okey. Ra'aitu al-muslimina. Siapa yang kena lihat? Siapa yang dipandangnya? Orang-orang Islam lelaki. Jadi ya ini juga adalah alamat dia. Alamat ya. Okey. Ya ni adalah alamat dia. Sebab itu kalau jumpa ni ya, okey, alamat ya dah tak payah pergi jauh dah. Cumanya macam mana nak bezakan alamatul ya bi musanna wa alamatul ya bi jamak muzakkar salim. Okey, baik. Kalau kamu perasan, kalau untuk musanna sebelum ya dia baris atas. Talibaini atau talibataini. Perasan tak? Perasan ke tak? Perasan kan? Kalau untuk jamak muzakkar salim, dia mesti apa? Dia mesti baris bawah. Okey, baris
bawah. Sebelum ya, mesti hurufnya sebelum ya tu berbaris bawah. Tak kisahlah al-muslimina ke, al-muhandisina ke, ataupun apa, al-muallimina ke. Sama saja, semua baris bawah. Boleh? Boleh? InsyaAllah. Baik, yang terakhir, sekejap je. Mungkin kamu tengok video ni dalam sekitar 20 ke 30 minit lah. Sambil makan biskut, insyaAllah. Okey, baik. Alamat yang terakhir adalah Al-Kasrah. Okey, Al-Kasrah ni apa? Jangan tanya Ustaz apa makna kasrah Ustaz. Aduh, penat Ustaz terangkan. Al-Kasrah adalah baris bawah. Itu saja. Dhammah baris depan, fathah baris atas, kasrah baris bawah, sukun mati, syaddah sabdu. Itulah. Baik. Al-Kasrah ada satu sebab saja, iaitu al-jamak muannas salim. Jamak bagi perempuan lah. Kalimah yang menerima ta marbutah ataupun merujuk pada muannas. Laqat al-ummu mumarridat. Ibu telah bertemu dengan jururawat. Baik. Di sini kalau kamu perasan sebelum ni dalam tajuk al-fa'ilu, dia alamatul bil dhammah kalau untuk jam' muannas salim. Tapi bila mana dia menjadi kalimah ataupun di atas kedudukan maf'ulun bih, maka automatik dia mengikuti alamatul kasrah di baris bawah. Okey. Boleh setakat ni? So, senang cerita, kamu kena tahu apa itu kesimpulannya yang saya boleh bagi. Pertama, kamu kena tahu apa itu maf'ulun bih, di manakah, apakah fungsi dan juga peranan dia. Yang kedua, apakah dia punya alamat. Alamat dia apa? Alamat bil fathah, alamat bil ya dan wal kasrah. Dan setiap alamat tu ada sebab dia. Kenapa dia berbaris atas? Sebab ke atas sebab dia mungkin mufrad ataupun jamak taksir. Sebab apa dia beralamatkan ya? Sebab mungkin dia jamak muzakkar salim ataupun musanna. Sebab apa dia beralamatkan kasrah? Sebab mungkin dia jamak muannas salim. Fahim Tom? Fahimna insyaAllah. Okey. Saya harapkan semua berjelas sebab tajuk ni wallahu alam. Ustaz harap kamu kena ulang banyak kali video ni. Jangan sekali ulang sebab dia melibatkan kaedah yang terperinci. Kalau di sekolah tu makan masa sikit lah. Cumanya dalam keadaan PKP ataupun pandemik ni, kamu kena tengok ulang balik. Paling tidak 3 kali. Tengok, tak apa. Kamu tengok YouTube boleh 3 kali kan. Tengok Korea boleh banyak kali. Apa salahnya tengok ilmu yang guru ajar ni pun lebih dari kali pun lagi bagus. InsyaAllah. Kalau tak nak tengok muka Ustaz, tutup skrin sebelah. Okey. Okey, baik. Boleh faham Dan yang terakhir Ustaz nak bagi satu kalimah ataupun hikam yang Ustaz belajar dulu, disebut dalam bahasa Arab man sara ala darbi. Tertinggal lagi ayat astagfirullahalazim. Man sara ala darbi. Okey. Solilah Ustaz minta Okey, man sara darbi wasalah. Siapa yang berjalan di atas landasan dia, maka dia akan sampai. Okey, ayat ni nampak macam dia ada mutasyabihat ataupun perumpamaan yang lain. Memang betul. Ini adalah hikam, ayat hikam. Siapa yang berjalan, contoh kamu berjalan atas landasan orang yang berjaya, maka kamu akan dapat kejayaan yang kamu ikut track yang kamu lalui.
Tapi barang siapa yang ikut track ataupun landasan orang yang tak berjaya, maka itulah juga apa yang akan dia perolehi. Jadi nasihat Ustaz, sementara masa masih ada untuk kamu ulang kaji, sementara kamu ada peluang untuk belajar, sementara kamu Allah izinkan kamu untuk terus hidup, maka gunakan manfaat yang baik. Bukan untuk bahasa Arab saja, untuk semua mata pelajaran, hatta di sekolah kebangsaan pun sekali, di sekolah agama pun kamu kena buat benda yang sama. Sebab ilmu yang bermanfaat apa akan ibarat pohon yang berbuah. Ha. Buah ni bila kita dapat makan sedap, anun buah dia. Tapi kalau ilmu yang tak bermanfaat, dah ilmu ibarat pokok yang tidak berbuah. Sia-sia tanam tapi tak berbuah, baik tebang je. Okey, walaupun durian musangking. Okey, insya-Allah terima kasih atas komitmen dan juga keprihatinan antum semua. Saya doakan kamu semua berjaya dalam hidup, dalam pelajaran dan juga masa depan kamu di dunia dan juga di akhirat. Siru ala barakatillah. Wallahu alam. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku sampaikan, maka kau saksikanlah apa yang aku sampaikan. Okey. Wa ila liqa, ma'assalama wa ila liqa. La tansau ala yuraji'u darsukum qabla imtihan. Jangan lupa untuk ulang kaji pelajaran dalam sebelum imtihan akan mula ni, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.